Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlina Maisarah binti Ma'zan dari kelas PT1 S102. Jadi hari ini saya akan melakukan pembentangan bagi subjek pendidikan Islam. Jadi tajuk pada hari ini adalah peranan khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat berpandukan sunnah Rasulullah SAW dan aplikasinya dalam isu vaksin. Baiklah, bila mana kita bercakap tentang pimpinan, sudah pasti Rasulullah SAW telah pun menjadi seorang pemimpin pada satu ketika dahulu dalam mentadbir Madinah. Jadinya Nabi Muhammad ni bukan sahaja sebagai pemimpin, bahkan dia adalah suri teladan dari sudut, bukan sahaja dari sudut amalannya, bahkan dia juga memberi peringatan dan nasihat kepada umat-umatnya. Kerana apa? Nabi ni nak suruh kita nak suruh umat dia semua ni masuk ke dalam syurga, yang ni terselamat terselamat di dunia dan di akhirat. Jadi pemimpin ni merupakan individu yang sangat berpengaruh, yang boleh memberi, individu yang berpengaruh yang boleh memberi kesan lah, ataupun memberi arahan kepada golongan di bawahnya dalam satu organisasi. Jadi pada hari ini, kalau kita lihat ketua-ketua negara ataupun manusia pada hari ini, pada akhir zaman ini sangat berebut-rebut untuk mendapatkan gelaran ketua. Kerana jika kita lihat, dengan menjadinya seorang ketua ni, mereka berpeluang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan kekayaan dan kesenangan di dunia semata-mata. Akan tetapi mereka melupakan tanggungjawab yang ada, iaitu untuk menjaga kemaslahatan rakyat, untuk menjagalah rakyat di bawahnya. Kerana mereka lupa bahawa semua perkara ataupun semua yang dipertanggungjawabkan akan disoal di akhirat kelak. Ini kerana tugas sebagai pemimpin ataupun ketua ni ialah bukan tugas yang bukan tugas yang mudah. Bahkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah yang tanggungjawab kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan kerana tiada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan amat jahil. Dalam ayat ini pun Allah dah tegaskan bahawa manusia ni tidak ada persediaan untuk menjadi ketua. Tapi ingatlah bahawa manusia ni suka melakukan kezaliman dan jahil. Jadi kita sebagai pemimpin perlulah elakkan segala bentuk-bentuk kezaliman ataupun kejahilan dalam pimpinan kita. Namun fadilat kepada pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab, di mana fadilat yang sangat besar kepada mereka yang menunaikan amanah, mengikut perintah Allah, di mana Allah meninggikan darjat pemimpin yang amanah ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'atu yuzillumuhumullah fi zillah yauma la zilla illa zilluhu, al-imam al-adil. Ini tujuh nasib manusia yang dinaungi Allah pada hari yang tiada tempat bernaung, yakni hari kiamat, melainkan naungannya. Yang pertama ialah imam, yakni pemimpin atau raja yang adil. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nak kata kat sini Allah meninggikan darjat ataupun Allah menaungi pemimpin yang adil, kerana Allah tahu untuk menjadi pemimpin yang adil ni adalah sangat sukar. Kerana kita jika sebagai seorang pemimpin kan, sudah pasti banyak hasutan syaitan untuk berlaku zalim, untuk berlaku tidak adil. Seterusnya, antara peranan juga khalifahnya adalah untuk mengatur dan memperbaiki urusan rakyat. Dalam hal ini, ia termasuk juga dalam tanggungjawab dan peranan institusi pemerintah sendiri untuk mewujudkan kesatuan dalam kalangan masyarakat, mengatur urusan masyarakat, mengelolakan dan mengagihkan harta dengan benar, menegakkan perundangan, melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, serta mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadat ini, keburukan dan ketidaktentuan. Jadi sebagai pemerintah, kita perlu mempunyai berbagai inisiatif untuk memastikan rakyat di bawah kita ini sentiasa dalam keadaan yang baik, dalam maslahat yang baik. Dan kita perlu berlaku amanah dan memastikan juga rakyat bawah kita ni sentiasa hidupnya dalam keadaan aman, bukan dalam porak-poranda dan pergaduhan lah. Jadinya kita akan masuk pula kepada jadi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada pemerintahan baginda semasa menerajui kota Madinah. Baginda melakukan piagam Madinah untuk menyatukan padukan masyarakat di situ, serta membina masjid untuk menyatukan juga. Jadi kita dapat lihat Nabi ni sangat bijak, sangat bijak dalam mengatur dan memperbaiki urusan rakyat. Jadi dapat mengelakkan pelbagai pergaduhan, pelbagai pergolakan antara masyarakat.
Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada peranan pemimpin dalam pengaplikasian isu vaksin di negara kita. Baiklah, yang pertama saya bawakan ialah memberikan vaksin secara percuma kepada rakyat. Hal ini bertepatan dengan sifat yang seharusnya ada pada pemimpin, iaitu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segi kesihatan. Di mana seperti Imam Syafi'i menyebut dalam kitabnya, kedudukan imam yakni pemimpin di sisi rakyat adalah seumpama kedudukan penjaga di sisi anak yatim. Ini menunjukkan bahawa kalau jika kita menjadi penjaga anak yatim, kita sentiasa berhati-hati terhadap setiap yang akan berlaku kepada nasib anak yatim tersebut. Begitu juga dengan rakyat, di mana pemimpin ini perlu perhatian terhadap kesihatan rakyat. Seterusnya ialah mengadakan kempen kesedaran di media masa. Kita tak tahu yang isu COVID-19 ini bukan perkara yang sudah lama berlaku. Ini adalah perkara baru dan saya yakin kebanyakan rakyat Malaysia amat terkejut dan seakan-akan tidak percaya tentang isu yang berlaku ini. Namun pihak kerajaan perlu menyedarkan rakyat tentang kepentingan pengambilan vaksin ini, bahawa dengan pengambilan vaksin ini dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah mewajibkan pengambilan suntikan vaksin. Ini di mana untuk menjaga kemaslahatan rakyat di sebuah negara, bukan hanya kepada satu kelompok sahaja, malah melibatkan semua. Di mana kalau jika seorang sahaja ataupun satu kelompok sahaja yang mengambil vaksin, yang lain tidak mengambil vaksin, sama je penularan ini akan terus berlaku dan terus berlaku. Kemudian insya-Allah kita beralih pula kepada isu dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Kalau kita lihat dalam pelaksanaan, dalam menyemarakkan untuk rakyat ini mengambil vaksin COVID-19, terdapat pula bangkit pula isu-isu pelaksanaan vaksin ini, di mana yang pertama berkaitan dengan status halal vaksin itu. Ada yang mengatakan bahawa terdapat dalam vaksin itu adanya ampaian-ampaian daripada sumber-sumber yang haram seperti DNA babi dan sebagainya. Namun sedar ataupun tidak, dalam Islam membolehkan, di mana dalam keadaan darurat Islam ini membolehkan. Yang kedua ialah berkaitan dengan isu keselamatan, di mana ada statistik ataupun fakta berkenaan dengan sesiapa yang mengambil vaksin, segelintirnya telah menimpa maut, di mana yang mereka yang sudah melengkapkan vaksinasi turut mati. Namun apa yang boleh saya kata, mungkin badan dia sudah tidak mampu ataupun antibody dalam badan dia sendiri tidak kuat, ataupun ajal sudah memanggil lah, wallahu alam. Kemudian yang ketiga ialah berkaitan dengan isu golongan anti vaksin. Sebenarnya untuk mengekalkan ataupun memastikan keadaan negara kita ni berada dalam keadaan yang selamat, aman dan sejahtera, kita sebenarnya untuk golongan anti vaksin ini sewajarnya tidak ada. Kerana bagi saya, golongan anti vaksin ini seakan mementingkan diri sendiri, kerana jika dia tidak mengambil vaksin, kemungkinan besar mungkin akan memberi kesan kepada orang lain di sekelilingnya. Maka Mufti telah mengeluarkan pendapat bahawa wajib untuk kita semua mengambil vaksin, kerana jikalau kita tidak mengambil vaksin, kita akan bawa mudarat kepada orang lain yang akan menjadikan mudarat itu sebagai dosa kepada diri kita. Jadi sebagai pemimpin, kita perlu berfikir secara holistik, secara mendalam sebelum kita membuat keputusan, kerana keputusan yang kita buat bukan hanya memberi kesan kepada diri kita, malah kelompok yang lebih ramai, iaitu rakyat yang berada di bawah kita. Dan cubalah sebagai pemimpin, cubalah untuk kita melihat cara pimpinan tokoh-tokoh terdahulu yang berjaya memimpin sesebuah organisasi yang besar. Jadi wallahu alam, insya-Allah itu sahaja daripada saya. Yang syukran jazilan, yang baik itu dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah, dan yang buruk dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah. Ada masa kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.